Hello, Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya Kardok. So, video kali ni saya nak bercakap tentang orang tak puas hati sebab sepatutnya saya yang belajar dari Sugu, bukan Sugu belajar daripada saya. Sugu Pabrita, something like that. Dan I nak tanya you satu perkara lah. Korang tahu tak, dalam dunia kejurulatihan, orang macam Tiger Wood, contohnya Tiger Wood Tiger Wood ni, korang rasa dia sebagai juara dunia, dia tak ada coach ke? Dia tak ada orang ke yang membimbing dia ataupun membantu dia? Soalan saya kepada anda adalah, orang yang bantu dia tu, adakah juara dunia juga? Tidak semestinya. Sebab apa? Kadang-kadang seseorang player ataupun seseorang pemain dalam dunia coaching dia pandai main, tapi still orang luar boleh nampak dia boleh main lebih bagus daripada bagaimana dia bermain sekarang. So, fungsi coaching ataupun fungsi kejurulatihan ni adalah untuk memberi maklum balas. Sebagai contoh, baru-baru ni kes Sugu Pabrita dia ada channel YouTube, tetapi dia tak tahu menahu pun pasal Facebook. Rupa-rupanya ada orang lain telah membuat satu Facebook page Sugu Pabrita. Facebook page tersebut menjana pendapatan hasil usaha Sugu Pabrita. So adalah penyamun tarbus, dia buat FB page tersebut. Bukan ada satu FB page, ada banyak FB page yang mengambil hak cipta Sugu Pabrita ni, dan sampai ke tahap mengaku dia adalah Sugu Pabrita di FB page tersebut. So benda macam ni orang-orang tertentu tidak tahu bagaimana nak solve. Okay, apa lagi? Banyaklah sebenarnya benda lain. Kalau kita nak bercakap pasal bagaimana menampilkan yang terbaik dalam diri sendiri ataupun dalam diri orang lain. Sebab itu kita wujudkan, ataupun saya wujudkan. Ya Allah, bisingnya anak aku ni. Kejap, wait, daddy talk. Bini aku pergi uruskan sekolah anak aku seorang. Kejap alright. Dalam dunia kejurulatihan, Kardok Academy adalah untuk menampilkan yang terbaik dalam diri saya dan juga yang menampilkan yang terbaik dalam diri orang lain. So, saya tak cakap saya punya channel perfect. Saya tak cakap channel saya bagus pun. Saya tahu ada orang lain yang lebih bagus channel dia dekat luar sana. Tetapi satu perkara yang korang nak kena tahu, tak semua orang boleh mengajar. Mungkin dia bagus, tapi dia mungkin tak boleh mengajar. Okay? Tak semua orang, ada pula orang yang boleh mengajar, tapi tak semestinya channel dia bagus. So kita cuba, macam saya nak kata saya bagus, tak bagus sangat lah, tapi bolehlah, adalah result saya tersendiri. So bila saya berkongsi, bila saya mengajar, saya taklah macam bual kosong. Saya adalah pendapatan saya di YouTube, pendapatan di Facebook, apa semua untuk saya mengajar. Okay? Kalau tak cukup juga dengan itu, then mungkin sampai ke satu tahap saya terpaksalah keluarkan sijil-sijil kejurulatihan yang saya ada di zaman muda dahulu. So sebenarnya bila saya nak create Kardok Academy ni adalah sebenarnya menggabungkan pengalaman hidup saya sebagai pembaca berita, sebagai pramugara, sebagai jurulatih, sebagai orang yang melatih jurulatih. Role saya dahulu ketika zaman program latihan khidmat negara, saya melatih jurulatih. Bukan kita nak riak, bukan kita nak bongkak, but aku ada experience itu. Buat apa ada pengalaman itu kalau tak gunakan? Betul tak, Aisyah? Dengar apa anak aku cakap. Tak guna ada pengalaman itu dalam hidup, tapi kau nak simpan seorang. Dan aku percaya, apabila aku mengajar orang, apabila aku membantu orang, insya-Allah aku sendiri akan improve, aku sendiri akan meningkat lebih bagus. So what you give, you get back more. Apa yang kau berikan, kau akan dapat lagi lebih besar dan banyak. Dan aku rasa aku antara orang yang berbangga ataupun bertuah itu kerana dapat tolong orang yang tak reti, yang susah, yang nak belajar benda ini. So kalau korang rasa macam apa yang aku buat ni sebenarnya sia-sia ataupun mengambil kesempatan ke atas orang lain apa semua, betul. Apa saja yang korang nak belajar pasal YouTube, ada di YouTube. Apa saja yang korang nak belajar, ada di sosial media. Apa saja yang korang nak belajar, ada di Google. Betul, saya tak nafikan. Tetapi aku adalah orang itu yang still tak faham juga bila aku belajar pun. So aku kena berguru. Aku adalah orang itu yang bila aku nak belajar, aku kena berjumpa orang.
selagi aku tak jumpa orang, selagi tu aku tak tahu. Walaupun dekat YouTube ada. Contohlah, aku ingat lagi bila aku start YouTube channel aku. Aku tengok pun dekat YouTube tak lalu. Apa aku buat? Aku kena berjumpa dengan Bobby Eng. Bobby Eng yang tunjukkan aku, you buat macam ni, buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh ya ke? Then dari apa dia cakap, baru aku rujuk pula kat YouTube, gabungkan. So basically, proses pembelajaran ni dalam dunia kejurulatihan ni ada 3 cara. Okay? Satu melalui pendengaran, satu melalui penglihatan, satu lagi melalui perbuatan. Okay? So ada orang bila dia melihat seseorang itu buat, baru dia faham. Ada orang dia dengar je dah faham dah. Dia dengar, oh macam ni cara dia. So sebab tu ada auditory. Okay? Yang ketiga tu kinestetik, orang macam aku. Okay, nak belajar naik basikal macam mana? Nak kena buka buku. Belajar naik basikal buka buku. Ya, Daddy kat belakang ni. So nak belajar naik basikal buka buku ke guys? Tak. Kau kena naik basikal itu. Kena ada orang tunjuk cara. Jatuh, bangun, belajar balik. Nampak tak? So tak semua orang boleh belajar dengan hanya melihat. Tak semua orang boleh belajar dengan hanya mendengar. Tak semua orang boleh belajar melalui perbuatan. Dan tak semua orang tahu nak belajar tu dekat mana. Alah, ada ke dekat YouTube? Tapi nak cari apa dekat YouTube? Dia tak tahu dia nak type apa. Okay? Dan kelas saya, setakat ini apa yang saya buat ialah saya nak buat kelas. Nanti Daddy buat susu. Saya nak buat kelas untuk beginner. Okay? Kalau korang tu kelas pun beginner, sebagai seorang yang tak tahu langsung, kelas beginner ni maksudnya dia belum capai 1000 subscriber, dia belum capai 4000 jam tontonan. So dia tak tahu pasal pantang larang dalam YouTube, semua the do's and the don'ts. Okay? Tapi kalau korang dah pandai, tak payahlah datang kelas. Kalau korang boleh cari dekat YouTube, tak payah datang kelas. Ini untuk orang yang rasa macam susah sangat, tak faham-faham, dah baca dekat YouTube tak faham-faham, dah beli e-book tak faham-faham, dan korang kena datang. Dan saya akan cuba bantu. Adakah saya boleh menyelesaikan masalah anda? Tidak. Tapi saya mungkin salah seorang yang boleh membantu anda belajar. Okay? Dalam kita berniaga, kita mencari penyelesaian untuk permasalahan orang. Kita solve problem. So itulah role bengkel YouTube Kadok sebenarnya. InsyaAllah in the future kita bukan buat sekadar beginner. Saya dah mulai collaborate dengan Izzuan Bakar. Izzuan Bakar dia pakar dalam bidang SEO contohnya kan. Lepas ni kita buat kelas media lain, contohnya macam website. Kita buat kelas forex. Kita buat kelas editing. Bukanlah saya ajar. Saya sebagai medium saja. Kadok Academy tu sebagai platform. Kita ada 7 hari seminggu. Hari ni kita boleh buat kelas editing, esok kita buat kelas audio, lusa kita buat kelas mukbang, tulat kita buat kelas review kereta, kita buat kelas, macam-macam kelas boleh buat guys. So basically kalau kepada anda di luar sana nak ajar orang buat website, tapi satu je, saya tak akan buat kelas mahal untuk orang, untuk korang cari untung juta-juta punya, tak. Dan style saya, kalau korang nak bekerja sama dengan saya, terutamanya trainer yang berminat untuk berkongsi ilmu, kita 50-50. Platform saya sediakan, rumah pula, office, apa semua tu, apa tu, kita ada followers dekat YouTube, dekat Facebook. Kita 50-50. Kau ada ilmu itu, kau nak kongsikan, kau nak buat duit. Kita tak nak pula kata kau mengajar ni kosong, kau tak dapat apa-apa. Aku tahu kau pun nak buat duit, aku pun nak buat duit. Tapi pada masa yang sama, kita lahirkan lebih ramai orang yang berjaya dalam bidang ini, supaya ekonomi negara kita meningkat, ekonomi rakyat setempat meningkat, ekonomi orang-orang kita meningkat. Kalau mereka nak pergi kursus Dr. Azizan apa semua, juta-juta, ribu-riban, tak mampu. Kita pergi kursus Kadok 100-150. Kalau itu pun korang rasa mahal, tak apalah, korang pergilah belajar dekat YouTube, Facebook. Benda tu semua ada kat sana. Okay? So aku harapkan video ini sedikit sebanyak memberi anda gambaran tentang Kadok Ekonomi pula, Kadok Academy. So kita akan cuba untuk mengembangkan lagi modul-modul kita, jenis-jenis latihan yang kita adakan. Okay? Dia macam bayangkan sebuah kelas crash course untuk orang yang tak nak datang kelas tu berminggu-minggu. Orang tak nak datang kelas tu
Apa tu? Dia tak ada istilah upsell. Dekat kelas bengkel YouTube Kadok ni tak ada istilah upsell. Kau bayar 100, lepas tu kau kena bayar RM4,000, RM5,000 untuk kelas yang lebih mahal. Tak ada. 100 tu kalau boleh kau dah faham. Tak faham, tak boleh kata apa lah. Apa Dam? Alright. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.